أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وصفي من خلقه وحبيبه، صلاة وسلاما دائمين متلازمين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا افتح بيننا قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini dapat sekali lagi kita bertemu, dapat sekali lagi dalam suasana yang baik. Allah Taala masih lagi memanjangkan usia kita, masih lagi diberi kesempatan peluang untuk beramal, untuk kita meneruskan lagi saki-baki kehidupan kita ini dengan amal-amal yang saleh, dengan ketaatan, dengan sama-sama kita meningkatkan keilmuan, keimanan, ketakwaan sebagai bekalan dan persiapan kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam pengajian yang terdahulu, kita telah membincangkan berkenaan dengan muqaddimah bagi tafsir suratul Fatihah, dan kita telah menyatakan berkenaan dengan kelebihan-kelebihan ataupun fadilat yang ada pada suratul Fatihah. Dan kita telah menyebut berkenaan pada ayat yang pertama daripada suratul Fatihah, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita telah nyatakan juga bahawa Bismillahirrahmanirrahim adalah satu lafaz yang mana di dalamnya bukan sahaja terkandung lafzul jalalah Allah Ta'ala yang telah kita huraikan secara panjang lebar perkataan Allah Ta'ala itu, serta sifat bagi Allah Ta'ala al-asma'ul husna, iaitu ar-Rahman, sifat Allah Ta'ala yang pemurah, serta ar-Rahim, sifat penyayang Allah Ta'ala kepada orang-orang yang beriman. Dan kita nyatakan juga bahawa sunnah ataupun termasuk di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan perkara ini menjadi sunat untuk kita memulakan setiap pekerjaan kita dengan memulakan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, bersandarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mri'in zibalin la yabda'u fihi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa akhta' wa fi riwayatin fahuwa abtar. Maksud dia, sesiapa yang tidak memulakan sesuatu pekerjaan dia dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka sesungguhnya ia terpotong. Mengikut riwayat yang lain, terputus. Maksud terpotong di sini adalah terpotongnya keberkatan. Tidak ada berkat, tidak ada rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mendapat kejayaan yang hakiki. Kejayaan yang hakiki adalah apabila Allah Ta'ala mengurniakan pahala dan ganjaran bagi setiap pekerjaan kita. Sebab itu para ulama menyatakan sunat kita memulakan setiap pekerjaan yang harus dan ma'ruf dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maksud yang harus ni tuan-tuan, maksud dia yang asal dia tidak ada nilai apa-apa. Tidak ada nilai apa-apa. Tetapi bila mana kita start dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka dia bertukar menjadi nilai ibadah yang berpahala. Contohnya apa? Yang harus kita pakai selipar. Pakai selipar ni hukum dia harus. Kalau tak pakai selipar pun tak apa, tak ada masalah. Tapi bila pakai selipar, hukum dia harus. Tetapi tuan-tuan, bila mana kita pakai selipar, kita mula dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka tuan-tuan, perbuatan kita pakai selipar itu mendapat kurnia pahala di sisi Allah Ta'ala.
Nah, kita pakai baju bismillahirrahmanirrahim. Kita naik motor, start kereta bismillahirrahmanirrahim. Nak start berjalan, nak jogging bismillahirrahmanirrahim. Maka tuan-tuan akan mendapat pahala di sisi Allah Ta'ala. Itu disebut perkara yang harus. Nah, maknanya perkara yang asal dia tidak ada apa-apa. Maksudnya tidak ada nilai pahala apa-apa. Nampak? Sekadar adat semata-mata. Nah, tuan-tuan kita pakai baju adat tuan-tuan. Nah, perkara adat ni maksudnya apa? Perkara yang lazim, yang menjadi tabiat kita buat sama. Nampak? Buat sama. Nah, itu maksudnya yang harus. Adapun yang ma'ruf. Nah, yang ma'ruf ni tuan-tuan memang perkara tu bernilai ibadah. Perkara tu ibadah dan perkara itu ada sandaran. Nabi SAW suruh kita. Contohnya apa? Contohnya makan. Makan disebut dalam hadis Nabi SAW bersabda, apabila Nabi tengok seorang budak, nah, bila mana dihidangkan makanan, biasa budak-budak kan, bila dihidangkan makanan, budak-budak pergi hunggal lalu lah. Nah, Nabi kata, ya rulam, wahai budak, samillah. Wahai budak, kalau nak makan, baca bismillah. Nah, wakul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Wakul mimma yalik, dan ambil makanan yang berhampiran dengan kamu. Nampak? Maksudnya nilai itu ada ibadah. Mana Nabi suruh kita baca dengan mula dengan bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga tuan-tuan pada perkara yang ma'ruf yang lain, yang mana asal dia tu ibadah dah. Contohnya apa? Nah, contohnya kita baca Al-Quran. Nah, baca Al-Quran tu ibadah. Dan kita semua sedia maklum dalam hadis, kullu hasanatin bi'ashri amsalihha. La aqulu alif lam min harfun, walakin alif harfun, lam harfun, mim harfun. Maksudnya apa? Setiap satu huruf tu 10 pahala. Maksudnya tuan-tuan, mana kita baca Al-Quran, bacalah apa-apa potongan daripada ayat Al-Quran. Iqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah apa yang mudah daripada kamu, daripada Al-Quran. Maka tuan-tuan dapat pahala dah. Tapi tuan-tuan, kalau kita mula dengan bismillahirrahmanirrahim, maka dapat lagi pahala. Pahala berganda. Itu beza di antara harus dan ma'ruf. Nah, ma'ruf ni tak ada perkara tu kita buat dapat pahala. Nah, contohnya berzikir. Nampak? Berzikir. Berzikir ni dapat dah pahala. Tapi kita memulakan zikir kita dengan bismillahirrahmanirrahim, maka mendapat pahala. Jadi tuan-tuan, di sini kita dapat mengambil iktibar dan pengajaran bahawa setiap pekerjaan yang harus dan ma'ruf kita nak buat, tuan-tuan dituntut kita bismillahirrahmanirrahim. Barulah kita pekerjaan itu diberkati dan juga pekerjaan itu insya-Allah akan berjaya. Nah, maksudnya apa? Kita buat kerja tu jadilah. Nampak? Jadi. Ada orang buat kerja tapi tak jadi. Nah, ada setengah buat kerja tapi tak jadi. Maka di sini. Dan tuan-tuan, para ulama menghuraikan pula bahawa di sana ada 5 keadaan yang mana tidak boleh untuk kita baca bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya tak boleh kita mula dengan bismillahirrahmanirrahim. Hak tadi kita kata setiap perbuatan disunatkan mula dengan bismillahirrahmanirrahim, kecuali pada 5 keadaan. 5 keadaan ini tidak boleh dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Bahkan kadang-kadang dia boleh menjadi haram perbuatan tersebut. Iaitu apa? Yang pertama, tidak boleh kita memulakan bismillahirrahmanirrahim pada perkara yang haram li zatih. Pada perkara yang haram pada zatnya, tak boleh kita mula bismillah. Contohnya apa? Contohnya makan babi. Babi tu haram pada zat dia. Nah, nak makan babi bismillahirrahmanirrahim tak boleh. Nah, ataupun minum arak. Nah, minum arak, start nak minum arak bismillahirrahmanirrahim. Tak, tuan-tuan, tidak boleh. Dan boleh menjadi haram sekiranya perbuatan dia tu perbuatan mempermainkan ataupun mempersendakan kalimah bismillahirrahmanirrahim.
Nah, contohnya orang tu dia minum arak. Nah, dia minum arak dia pun ni satu lagi tuan-tuan nak sebut. Nah, menjadi tabiat orang barat. Nah, bila dia nak minum air sama dia pun kata cheers. Nampak? Apa belaga apa? Belaga cawan. Nah, belaga gelah. Nah, cheers, bismillahirrahmanirrahim. Kalau dia buat perkataan tersebut, kalau dia buat perkara tersebut, perbuatan tersebut dalam keadaan menghina, dalam keadaan memperendahkan bismillahirrahmanirrahim, hukum dia adalah haram, tak boleh. Nah, mana boleh tu anak? Apa ni minum arak bismillahirrahmanirrahim, tak boleh, tak jadi halal arak tu. Nampak? Itu yang pertama. Yang mana kita sebut tadi, tidak boleh bismillahirrahmanirrahim pada perkara yang haram zati. Nah, haram pada zat dia lah. Nah, apa ni babi, apa lagi? Arak, apa dia semua tidak boleh lah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tidak boleh kita memulakan bismillahirrahmanirrahim pada perkara yang haram li fi'li, haram pada perbuatan. Nah, tak boleh. Contohnya apa? Mencuri. Sebelum nak mencuri bismillahirrahmanirrahim. Nak pergi khabar rumah orang ni, baca doa selamat dulu bismillahirrahmanirrahim. Nak khabar rumah orang tak boleh. Nah, tidak boleh. Perkara yang haram li fi'liha lagi apa? Berzina. Nah, boleh berzina, dia baca bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh. Nah, pada perkara yang haram, perkara yang halal tak apa. Nah, memang dituntut. Nah, apa lagi tak kira lah. Mencuri, merampok, apa lagi? Berzina, perkara-perkara yang haram. Tak boleh. Termasuk juga sama ada haram secara qat'i. Haram secara qat'i ini maksudnya yang telah putus. Diputuskan oleh Allah Ta'ala dan Rasul. Kalau kita nampaklah jelas. Mencuri, merampok, berzina. Ataupun yang tidak qat'i. Contohnya apa? Rasuah. Nampak? Rasuah hukum dia apa? Haram. Ar-rashi wal murtashi finnar. Nabi SAW Allah orang yang memberi rasuah dan orang yang menerima rasuah di dalam dia tempat dia dalam neraka. Nampak? Jadi tuan-tuan ambil rasuah, bismillahirrahmanirrahim, terima rasuah. Tak jadi gitu. Nah, maka tidak boleh. Itu yang kedua. Yang ketiga, tidak boleh kita memulakan bismillahirrahmanirrahim pada perkara yang makruh pada syarak. Masuk makruh ni apa? Makruh daripada perkataan karaha. Karaha ni beci, tak berahi. Maksudnya syarak tu, syarak tak berahi perbuatan tersebut. Di antaranya contoh yang disebut di dalam kitab Idaman Penuntut pada menghuraikan yang kusuk. Nah, pengarang memberi contoh. Nah, yang makruh apa? Makan benda-benda yang berbau. Nah, contoh bawang putih. Nah, masuk bawang putih ni apa tuan-tuan? Kadang-kadang orang tanya, dah ustaz kan dalam masakan semua ada bawang putih ya? Nampak? Tuan-tuan, masuk bawang putih hok bau ni bukan hok kita makan masak. Hok dalam mi goreng, nasi goreng apa dah. Nah, hok dia makan hok mentah-mentah tu. Nah, hok pokok lagi tu. Memang biasa kita jarang makan. Tapi tuan-tuan orang Arab dia biasa makan. Nah, kalau dia Mesir tu, nah dia makan roti aish dia tu, nah dengan apa ni takmiyah dia tu, nah dia makan roti cicah, kemudian dia kekoh gitu je. Bawang putih je. Nampak? Itu termasuk perkara yang makruh. Jadi tuan-tuan nak makan perkara makruh ni tak sunat aja bismillah. Tak sunat baca bismillah. Sebab apa? Sebab dia tak suka syarak. Begitu juga hadis-hadis yang kita baca. Nah, apa ni Nabi SAW kata, siapa yang makan benda-benda makruh bau ni, la yuqarribu masajidana. Jangan dekat dengan masjid-masjid kami. Nampak? Itu dia, ikutlah. Nah, kalau kita kat apa? Bawang putih, peta, wah kedah. Wah kedah. Nah, ikut apa-apa lagi. Nak kabur tuan-tuan bukan tak boleh makan, boleh makan, tak ada masalah. Tapi lepas makan tu tuan-tuan, kalau kita nak pergi ke masjid,
maka bersugilah. Bersucilah, tak ada masalah. Bukan apa, sebab takut bimbang ganggu. Nah, sama ke macam sekarang musim durian. Nah, makan durian banyak. Tu mari masjid. Lepas tu pula mari lambat sikit kan. Tok Imam qomat dah, Tok Bilal qomat dah. Dia pun berlari daripada tangga Berlari. Dia berlari masuk dalam saf, lengah. Ho-ha. Bau durian pula. Lepas tu dawa bau durian gegar tuan. Nah, orang sebelah kata, celaka bau durian. Nah, bukan dia marah bau tu, dia marah makan durian dah ajak aku. Nah, maksudnya apa? Dia akan mengganggu orang sebelah. Sebab itu tuan-tuan, kita dah kena faham dalam sudut etika berjemaah. Nah, dalam semayang berjemaah, bila kita belajar dalam semayang berjemaah, tuan-tuan, haram kita ganggu orang. Apatah lagi ganggu khusyuk orang. Sama ada sengaja ataupun tak sengaja. Ada niat ataupun tak niat. Tak boleh kita kacau orang. Nah, tak boleh. Dilarang oleh syarak. Maka sebab tu kita kena jaga bila mana kita hidup berjemaah, kena ada toleransi sesama kita. Okey. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang tidak boleh kita mula bismillahirrahmanirrahim adalah pada perkara yang cemooh, pada perkara yang kotor, pada syarak dan pada adab. Nah, mana tuan-tuan, perkara tu kotor, perkara tu cemooh. Bukan saja syarak kata kotor, adab pun kata kotor. Nah, contohnya apa? Contohnya tempat kotor apa? Tandas Tandas. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan, hak kita yang disebut baca doa tu, baca doa sebelum masuk tandas. Nampak? Bukan masa duduk dalam tandas. Bukan masa duduk atas makuk tandas. Ataupun bukan masa kita qada hajat tu. Nak baca doa, nak masuk tandas. Allahumma inni a'udzubika minal khabsi wal khaba'is. Hak tu kita baca di luar tandas, dekat pintu nak masuk. Nampak? Bukan mana duduk dalam tandas. Sama juga bismillahirrahmanirrahim tadi. Nah, mana tak boleh kita sebut bismillahirrahmanirrahim pada tempat yang cemooh, pada dalam tandas, nah, tempat-tempat yang kotor dan seumpamanya. Nah, itu tiga yang keempat. Yang kelima, tidak boleh kita mulakan bismillahirrahmanirrahim pada perkara yang telah ditentukan oleh syarak. Nampak? Syarak kata bukan mula dengan bismillah. Nah, bukan mula dengan bismillah. Contohnya apa? Nah, contohnya khutbah Jumaat. Tak kira lah khutbah Jumaat ke, khutbah gerhana ke, khutbah apa-apa pun. Khutbah tuan-tuan bukan mula dengan bismillah. Nah, mula dengan apa? Syarak kata mula dengan beri salam. Nah, bila mana khatib naik mimbar, khatib akan mulakan khutbah dia dengan memberi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Bukan naik mimbar bismillahirrahmanirrahim. Tak. Mana syarak tetap dah begitu. Ataupun macam kita semayang juga. Semayang ni apa? As-salah al-muftatihatu bit-takbir wa mukhtatimahu bit-taslim. Kita semayang ni apa? Mula dengan takbir Allahu Akbar dan ditutup dengan taslim, salam. Nampak? Maka bukan mula dengan bismillah. Bukan kita nak semayang bismillahirrahmanirrahim. Tak jadi. Nah, mesti mula dengan takbir Allahu Akbar. Ada pun perbuatan orang yang baca bismillah sebelum akad takbir, hak tu belum masuk semayang lagi. Nah, mana sebelum kita akad takbir, kadang-kadang setengah daripada kita baca auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbil nas. Hak tu tidak menjadi salah. Sebelum nak apa permulaan syarak kata semayang ni mula dengan takbir Allahu Akbar. Ataupun contoh lain. Contoh yang lain, syarak kata bila kita baca Al-Quran. Nah, semua surah
disunatkan mula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali surah Bara'ah. Nah, surah Bara'ah iaitu surah Taubah. Nah, yang mana Allah Ta'ala mula surah Taubah, Bara'atun minallah, iaitu Allah Ta'ala berlepas diri daripada golongan perangai orang munafik. Jadi tuan-tuan, bila mana kita baca surah At-Taubah, mula surah At-Taubah tuan-tuan tak disunatkan bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Okey, itu dia. Maksudnya apa? 5 perkara ini tak boleh kita mula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Adapun selain daripada 5 perkara ni, semuanya dituntut kepada kita mula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nak pergi bangun pagi, nak pergi sekolah, nak hantar anak, tuan-tuan, start motor Bismillahirrahmanirrahim. Nak masuk kereta, Bismillahirrahmanirrahim. Masuk jabat, Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan masuk ke masjid, melangkah masuk ke masjid, Bismillahirrahmanirrahim. Pakai selipar lagi, nak keluar lagi, pakai selipar, Bismillahirrahmanirrahim. Maka barulah tuan-tuan, kita ni orang beriman akan menjadi cermat. Tuan-tuan, kita ni orang beriman kena cermat. Kena cermat. Maksud cermat ni kena berlalu dalam setiap perbuatan dan tindakan kita. Barulah ada nilai pahala di sisi Allah Ta'ala. Contohnya macam kayak gini. Kita nak turun daripada masjid, nak pakai selipar. Tuan-tuan, orang yang cermat, tuan-tuan, dia akan tengok nak saruk kaki mana dulu, kaki kanan ke kaki kiri. Bila masuk kaki kanan, dia masuk mula dengan kaki kanan, dia pun sebut Bismillahirrahmanirrahim. Maka dapat pahala. Selama mana dia pakai selipar tersebut, selama itulah dia akan mendapat pahala di sisi Allah Ta'ala. Tuan-tuan, hebat tak hebat? Untung tak untung kita jadi orang beriman. Tapi tuan-tuan, kebanyakan kita tak cermat. Nak tubik masjid berong, saruk lalu. Tak kira kanan ke kiri. Kalau masuk kanan dulu, mujur baru. Ni tak tengok, tak cermat, tubik laju berong. Hak tu lipat jadi hilang, tuan-tuan. Tuan-tuan, sepatutnya tuan-tuan, selipar tak sepatut hilang di masjid. Kalau kita tengok di mana-mana tuan-tuan, mesti lipat hilang di masjid. Tak kata kau orang, kata kita lah. Kita pergi masjid pun banyak kali dah lipat hilang. Tuan-tuan, tak munasabah. Dokkanlah kalau lipat tu sama, walaupun sama design dia, ataupun sama warna dia. Tapi tuan-tuan, dokkan kita saruk tak berasa lain. Sebab kaki orang ni tak sama. Walaupun saiz dia pakai selipar dia saiz 7 sebagai contoh, bentuk kaki tak sama. Bentuk kaki tak sama. Ada hok kaki lonjong, lonjong. Ada hok kaki gemuk, ada hok kaki pendek. Walaupun selipar dia sama saiz 7. Maknanya apa? Dokkan pakai tuan-tuan tak berasa lain kita pakai. Nampak? Maka nak khabar sini, kita orang beriman biarlah cermat. Cermat dalam setiap perbuatan tingkah laku kita. Barulah akan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu dia berkenaan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka sayugialah bagi kita memulakan setiap pekerjaan kita dengan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali pada 5 tempat yang kita sebut tadi. Kemudian ayat yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji Tuhan sekalian alam. Allah Ta'ala menggunakan Rabb. Rabb ni maksudnya Tuhan. Kalau kita belajar dalam tauhid, dipanggil sebagai tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah ni maksudnya apa? Kita yakin dan percaya bahawa Allah Ta'ala lah yang mentadbir urus seluruh alam ini. Berbeza dengan ilah, Tuhan, iaitu tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah ni kita meyakini, kita percaya bahawa tidak ada Tuhan yang selayaknya disembah melainkan Allah Ta'ala. Adapun rububiyah, kita yakin bahawa Allah Ta'ala yang takbir urus dunia ni. Allah Ta'ala yang mentadbir urus siang dan malam.
peredaran siang dan malam, peredaran awan, matahari, bulan, bintang. Allah Ta'ala yang menurunkan hujan, Allah Ta'ala yang mengurus mentadbir rezeki sekalian makhluk. Bukan sahaja rezeki manusia, rezeki binatang-binatang, rezeki pokok-pokok, pohon-pohonan. Tuan-tuan, kalau kita fikir logik akal sedikit, tuan-tuan, binatang-binatang yang melata di atas muka bumi ni, siapa beri makan? Kalau binatang yang kita bela, kita bela ayam, kita bela itik, kita bela kambing, kubah apa semua, tuan-tuan, kita nampak perkara tu, tuan dia yang beri makan. Tuan-tuan, kalau binatang-binatang yang melata, contohnya cicak di masjid kita, siapa beri makan? Semut-semut yang ada. Semut-semut yang ada di masjid ni. Tapi masjid ni tak ada lah, contoh buat lolok. Yang ada melata-lata ni. Sedangkan contoh kita kata, masjid kita bersih. Tak ada pun sisa-sisa makanan, tak ada. Mana ada sisa makanan sini? Masjid bersih. Tapi semut ada dah rayak-rayak. Dah tuan-tuan, semut makan apa? Semut makan batu. Semut makan pasir. Semut makan kayu. Cicak-cicak tuan-tuan. Cicak-cicak ada. Kelkatu apa lagi? Haiwan-haiwan yang melata. Siapa yang beri makan? Siapa yang mengurus dia? Sudah pastilah Rabb yang disebut sebagai Rabbul Alamin, iaitu Tuhan yang mentadbir, mengurus sekalian alam. Mana Allah Ta'ala belaka rezeki manusia, rezeki makhluk, binatang, pohon-pohonan, pokok-pokok. Tuan-tuan, kita tengok padanya ada yang pentadbir, mengurus, iaitu Allah Ta'ala, Tuhan bagi sekalian alam. Ar-Rahmanur Rahim, iaitu Tuhan yang maha pemurah dan Tuhan yang maha penyayang. Hal ni kita telah jelaskan pada Bismillahirrahmanirrahim, iaitu Ar-Rahman, surah mubalaghah, menunjukkan sifat pelampauan Allah Ta'ala dalam memberi kurniaan. Ar-Rahman, Tuhan yang, kalau kita terjemah Ar-Rahman, Tuhan yang maha pemurah. Itu betul dah. Tapi terjemahan yang lebih tepat, Ar-Rahman menyatakan Tuhan yang sangat amat pemurah. Maknanya pemurah Allah Ta'ala ni tidak terhad, tidak terbatas. Maknanya Allah Ta'ala beri belaka. Tak kira lah Allah Ta'ala beri kepada orang kafir, orang Islam, orang taat, orang durhaka, orang buat maksiat, orang lawang Allah Ta'ala. Allah Ta'ala beri belaka. Allah Ta'ala beri makan. Tuan-tuan, hari ni kita tengok, orang kafir mulai ada rumah besar, kereta besar, makan kenyang. Dia makan sedap hari daripada kita. Tengok orang kafir tu hari-hari makan steak, daging wagyu. Nampak? Daging mahal. Kita bukan makan daging wagyu, kita makan daging waklu. Nampak? Nak beli daging sekilo 40 riyal, mikir tuan. Nampak? Orang kafir makan sedap. Maksudnya tuan-tuan, kalau kita fikir logik lah, sepatutnya Allah Ta'ala tak beri makan kepada orang kafir ni. Sebab dia lawang Allah Ta'ala. Apatah lagi kalau yang lawang itu jelas. Contohnya di Israel yang bunuh umat Islam. Yang mencedera, menzalimi umat Islam. Patutnya Allah Ta'ala tak beri makan. Sebab apa Allah Ta'ala beri juga, tuan-tuan? Sebab sifat Ar-Rahman yang ada pada Allah Ta'ala. Disebut dalam hadis kursi. Sekiranya dunia ini ada nilai di sisi Allah Ta'ala, walaupun sebelah sayap nyamuk, nescaya Allah Ta'ala tidak akan beri kepada orang kafir minum walaupun setitik air. Nampak? Nak khabar bahawa apa? Dunia ni tak ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Maknanya nak ambil-ambil lah. Nak ambil-ambil lah. Tuan-tuan, barang tak ada nilai ni, tuan-tuan ambil sajalah. Nampak? Ambil sajalah, ambil. Nampak? Menunjukkan itu sifat Ar-Rahman Allah Ta'ala. Maksudnya Ar-Rahman Allah Ta'ala kepada sekalian makhluk. Tak kira lah orang beriman ke tak beriman ke. Dan tuan-tuan mengikut huraian lagi, Ar-Rahman ini adalah sifat, adalah kurniaan Allah Ta'ala pada nikmat-nikmat yang kasar. Nikmat kasar, maksudnya nikmat kasar ni nikmat hok nampak dengan mata. Nikmat kasar apa? Rumah besar, kereta besar, pitih banyak,
Nampak? Makan sedap. Itu nikmat besar. Nah, itu dia Ar-Rahman. Ar-Rahim, iaitu sifat Allah Ta'ala yang maha penyayang. Penyayang Allah Ta'ala ini hanya khusus kepada orang-orang beriman saja. Nah, maksudnya Allah Ta'ala sayang kepada orang beriman saja. Nah, tuan-tuan, sebab tu, maknanya tuan-tuan, tanda Allah Ta'ala sayang kepada seseorang apabila seseorang itu semakin mendekati Allah Ta'ala. Sebab itu disebut Ar-Rahim ini nikmat-nikmat yang halus. Nah, tadi kita kata Ar-Rahman nikmat kasar. Nikmat-nikmat halus. Apa dia tuan-tuan nikmat halus? Nikmat dapat melakukan ketaatan. Nikmat boleh duduk dalam majlis ilmu. Nikmat boleh mari sembahyang berjemaah. Nikmat boleh mari duduk dalam kuliah. Tahu? Itu nikmat halus tu. Nikmat kebahagiaan, nikmat ketenangan. Nah, nampak orang ni. Orang ni dipanggil Ar-Rahim. Dan nikmat-nikmat ini Allah Ta'ala beri pada orang beriman, ya. Nah, maknanya orang beriman, semakin dia melakukan ketaatan, semakin Allah Ta'ala sayang. Sebab itu tuan-tuan, kita boleh lihat para ulama menyebut tanda-tanda Allah Ta'ala sayang kepada kita ni, tanda dia. Disebut alamah. Bila alamat tanda Allah Ta'ala sayang kepada kita ni, maksudnya apa? Allah Ta'ala permudahkan kita untuk melakukan ketaatan. Itu tanda tu. Kita boleh mari masjid. Nah, kita boleh mari sembahyang berjemaah. Kita boleh mari mendengar kuliah pengajar ilmu. Itu tanda Allah Ta'ala sayang, tuan-tuan. Nah, sebab apa? Sebab Allah Ta'ala pilih. Tuan-tuan, bukankah bila mana kita Tok Bilal melaungkan azan, hayya 'alas salah. Mari sembahyang, mari sembahyang. Kita jawab apa, tuan-tuan? Kita jawab la haula wala quwwata illa billah. Allah Ta'ala kata mari sembahyang. Kita pun jawab la haula wala quwwata illa billah. Maksudnya apa? Tidak ada daya upaya aku, tak erat aku ni, nah, melainkan apa? Pertolonganmu Allah. Maksudnya tuan-tuan, hari ini kita dapat melakukan ketaatan. Kita boleh mari masjid, kita boleh mari sembahyang berjemaah, kita boleh mari kuliah pengajar ilmu atas asbab pertolongan daripada Allah. Allah Ta'ala pilih kita ni, tuan-tuan. Allah Ta'ala pilih kita mari ni. Tuan-tuan, berapa ramai lagi orang yang Allah Ta'ala tak pilih. Nah, jadi kita kena bersyukurlah pada Allah Ta'ala. Sebab Allah, terima kasih Allah, engkau sudi pilih aku mari ke rumahmu. Nah, sudi pilih aku untuk melakukan ketaatan kepadamu. Dalam keadaan ramai lagi orang yang tidak berkesempatan. Nampak? Bukan mana tak tahu tu satu hal. Tak tahu tu satu golongan, iaitu golongan hak jahil. Mana tak tahu. Bahkan tuan-tuan, golongan yang sudah tahu ni. Nah, tuan-tuan, ramai di luar sana yang tahu kelebihan mari ke masjid, kelebihan sembahyang berjemaah di masjid. Tuan-tuan, kalau kita tanya, siapa tak tahu kelebihan sembahyang berjemaah? Kalau kita tanya, mana molek sembahyang berjemaah ke sembahyang seorang? Automatik dia akan jawab sembahyang berjemaah. Bahkan siap ingat dalil lagi, tuan-tuan. As-salatul jami'ah tafdalu min salatil fazzi bi 27 darajat. Tapi nak buat macam mana? Dia masih belum ada kesempatan. Belum ada kesempatan. Masih belum dilapangkan oleh Allah Ta'ala. Hari ini kita bersyukur, tuan-tuan, sebab kita dilapangkan oleh Allah Ta'ala. Maksudnya waktu ini, saat ini, Allah Ta'ala mudah kepada kita. Kita tak ada kerja buat. Tak ada kerja penting ni. Sepatutnya, tuan-tuan, waktu maghrib dan isyak ni, tuan-tuan, memang maghrib dan isyak waktu untuk kita khusyuk di masjid. Nampak? Bukan tempat lain. Garik dengan Isya ni, tuan-tuan, bukan duduk pasar malam. Bukan. Garik dengan Isya ni bukan duduk Medan. Garik dengan Isya ni bukan duduk Derabui mana-mana tak. Garik dengan Isya tempat kita sini. Setelah seharian kita, keharian kita dengan urusan dunia masing-masing, maka bersyukurlah bila Allah Ta'ala pilih kita, dapat melaksanakan ketaatan. Itu dia Ar-Rahim. Kasih sayang Allah Ta'ala hanya khusus kepada orang-orang yang beriman. Malik Yaumiddin, yang menguasai hari agama. Iaitu tafsiran di sini
Yaumiddin adalah yaumul akhirah. Hari akhirat. Iaitu bahawa di hari akhirat yang maha berkuasa adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang disebut sebagai Malikul Mulk, iaitu raja bagi sekalian raja-raja. Nah, dan tuan-tuan, di sini Allah Taala menggunakan perkataan Yaumiddin. Kalau terjemah dari sudut lafzi, Yaumiddin maksudnya hari agama. Nah, hari agama. Maksudnya tuan-tuan, hari akhirat tu Allah Taala letak maksud dia hari agama. Kenapa Allah Taala tidak terus kepada penafsiran yang jelas? Malik yaumul akhirah, Malik yaumul qiyamah. Bukankah nama-nama hari akhirat tu ada banyak? Nah, apa Allah Taala tak sebut lalu yang menguasai hari akhirat, yang menguasai hari kiamat, tapi Allah Taala menyebut sini yang menguasai hari agama. Nak beri faham kepada kita tuan-tuan bahawa di hari akhirat yang dapat menyelamatkan kita hanyalah agama. Nampak? Ini poin dia. Di hari akhirat yang dapat menyelamatkan kita hanyalah agama. Bukan pangkat, bukan kedudukan, bukan harta, bukan jawatan, bukan kawan-kawan, bukan teman-teman, bukan ahli keluarga. Yang dapat menyelamatkan kita di hari akhirat hanyalah agama. Dan agama yang dapat menyelamatkan kita, innad din indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diradai, diterima di sisi Allah Ta'ala hanyalah agama Islam. Disebut lagi, dijelaskan lagi di dalam surah Ali Imran. Wa man yabtari ghayra islami dinan falan yuqbala minhu fahuwa fil akhirati minal khasirin. Sesiapa yang memilih cara hidup selain daripada Islam, maka tuan-tuan dia tertolak. Maksudnya apa? Allah Ta'ala tak terima walaupun dia buat kebaikan yang banyak. Tuan-tuan, di luar sana ramai orang-orang yang kafir yang baik. Beri bantuan CSR, tolong anak-anak yatim, tolong sekolah, buat kebajikan, bantu ini, tapi tuan-tuan Allah Ta'ala tak terima. Sebab apa? Sebab dia telah melakukan jenayah yang paling besar, iaitu syirik kepada Allah Ta'ala, tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Fahuwa fil akhirati minal khasirin. Dan di hari akhirat mereka tergolong di kalangan orang-orang yang rugi. Mana tuan-tuan? Orang kafir di hari akhirat ni dia nyesal. Ini disebut dalam ayat tadi surah Ali Imran. Dia kata Allah nyesal aku tak jadi orang beriman. Dalam keadaan banyak kebaikan yang dia buat, banyak kebaikan yang ditolong, tapi kebaikan itu ibarat macam debu-debu yang berterbangan saja. Tidak dikira oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita perlu faham bahawa bila Allah Taala sebut Malik Yaumiddin, yang menguasai hari agama, tuan-tuan, di hari akhirat lagi yang dapat selamat kita hanyalah agama. Sebab itu kita hidup di atas dunia ni mesti beragama. Tak boleh lari daripada agama. Tak boleh lari daripada cara hidup agama. Sebab itu tuan-tuan, bila mana kita telah memeluk agama Islam, maka tuan-tuan tidak terlepas kita daripada perbuatan kita mesti mengikut cara agama. Bahkan daripada sekecil-kecil perkara kepada sebesar-besar perkara, Nabi ajar kepada kita. Tadi dalam soal makan, Nabi ajar kepada kita. Cara agama apa? Tadi ya rulam samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Nabi ajar cara agama. Tuan-tuan, itulah yang membezakan antara kita dengan orang kafir. Tuan-tuan, kalau tak, tuan-tuan, apa beza kita jadi orang Islam? Apa istimewa kita jadi orang Islam? Kita makan, orang kafir pun makan. Tapi tuan-tuan ingat, tak sama kita orang Islam makan dengan orang kafir makan. Orang kafir makan dapat satu bahagian. Kita orang Islam makan dapat dua bahagian. Orang kafir makan, dia akan rasa nikmat makan, rasa sedap, kenyang. Nampak? Kita orang Islam makan, dapat rasa nikmat makan, dapat rasa kenyang, dan dapat yang kedua, dapat pahala. Dapat pahala sekiranya kita ikut cara agama. Jadi sebab tu semua perkara, perbuatan, pekerjaan kita kena ikut cara agama. Makan cara agama, kerja cara agama. Nampak?
Kalau kerja dah ikut cara agama, maka rosaklah kita. Maka berlakulah jenayah dalam pekerjaan. Rasuah, pecah amanah, tipu, nak berniaga tipu, tidak jujur. Nampak? Jadi tuan-tuan, kita bekerja ikut cara agama, berniaga cara agama, bersosial cara agama, bermasyarakat cara agama, berpolitik, bersosial, ekonomi, semua kena cara agama. Barulah akan selamat di hari akhirat. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. InsyaAllah kita sambung pada ayat yang seterusnya, pada ayat yang kelima, pada pengajian yang akan datang. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Aqulu ma sami'tu ma aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma alih baina qulubina wa aslih zata bainina wa najjina min adh-dhulumati ila an-nur wa jana al-fahisha ma zahara minha wa ma batan. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim.